أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نصوحا ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنا عفو ونعم الملائكة المقربين وخلص من الأصنام وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى dan hanya diwajibkan pada haid dan nifas serta diwajibkan keduanya mandi kerana bahawasanya keduanya itu menegahkan sah wuduk sekali-kali, maka tiada berhimpun keduanya akan wuduk bersalahan mandi. Sah berhimpun serta wuduk pada surah orang salisil mani. Dan hanya diwajibkan wuduk. Maknanya membatalkan wuduk pada haid dan nifas. Serta diwajibkan keduanya akan tu tak nak. Serta diwajibkan keduanya haid dan nifas mandi. Kerana bahawasanya keduanya itu haid dan nifas itu menegahkan sah wuduk sekali-kali. Masalah haid dan nifas dia dulu pada syarat dulunya, sebelah syarat dulu, setengah daripada syarat nak sahkan wuduknya ialah suci daripada haid dan nifas. Setengah daripada syaratnya ialah suci daripada haid dan nifas. Setengah daripada syarat nak sah wuduk. Maka dengan sebab syaratnya begitu, sekiranya kalau ada haid dan nifas tidak sah wuduk sama sekali. Maka di sini haid dan nifas dia berlain dengan mani, sebab mani itu mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wuduk. Maknanya tidak membatalkan wuduk dengan rupa yang tersebut. Maka di sini dia katanya dan hanya mewajibkan wuduk pada haid dan nifas. Mana ada datang haid, ada datang nifas, membatalkan wuduk. Serta diwajibkan keduanya, mewajib oleh keduanya, oleh haid dan nifas akan mandi. Jadi maknanya mewajibkan mandi lagi, membatalkan wuduk lagi. Haid dan nifas itu mewajibkan mandi, lagi pulanya membatalkan wuduk. Jadi berlainlah di antara mandi dan haid dan nifas. Kerana sebab jadi berlainan tu kerana bahawasa keduanya haid dan nifas menegahkan sah wuduk sekali-kali. Mana menegahkan sah wuduk sama sekali. Jadi maknanya tak ada jalan nak jadi sah, tidak ada jalan nak jadi sah wuduk sekiranya kalau seorang tu datang darah haid dan nifas. Maka tiada berhimpun keduanya haid dan nifas akan wuduk. Kalau ada haid tak ada wuduk. Kalau ada wuduk maknanya orang tu tidak ada haid.
tidak boleh beripun sama sekali. Sebab syarat dulu, sebab dah sebut dulu katanya setengah daripada syarat sah wuduknya ialah suci daripada haid dan nifas. Jadi maknanya kalau ada datang haid, datang nifas, tidak sah wuduk sama sekali. Lalu itulah haid dan nifas mewajibkan kedua-dua. Mewajibkan wuduk dan mewajibkan mandi. Nak bagi nampaknya masalah nifas. Sebab haid itu sekurang-kurang dianya sehari semalam. Sehari semalam nak bagi senang nampaknya nifas. Darah nifas ni sekurang-kurangnya ialah sekali keluar. Keluar sedikit, walaupun satu titik keluar pun dah panggil kata nifas. Maka selepas pada bersalin tu dia tak mesti terus datang nifas. Sebab nifas seperti lagi akan datang, nak kira darah nifasnya selepas pada lahir. Selepas pada bersalin, tak lebih daripada masa 15 hari, 15 malam, sekiranya kalau ada datang darah, dikirakan darah nifas. Seperti hukum yang lagi akan datang pada bab haid dan nifas lagi akan datang. Maka selepas pada kita katanya selepas pada seorang tu dia bersalin, seorang perempuan tu dia bersalin, selepas pada dia bersalin tu dia mandi, wiladah. Selepas pada dia mandi wiladah, darah nifas belum datang. Maka boleh dia nak salat. Kemudian tak berapa lama datang darah nifas satu titik saja. Apabila datang darah nifas tu maknanya darah nifas tu mewajibkan mandi, lagi pulanya membatalkan wuduk. Contohnya tadilah kita katanya selepas pada dia bersalin, dia kena mandi sebab mandi kerana wiladah. Darah nifas belum datang lagi. Dia mandi. Apabila sudah dia mandi, dia pun solat. Selepas pada dia solat, keluar darah nifas. Keluar darah nifas tu mewajibkan mandi, lagi pulanya batal wuduk. Keluar darah nifas kita katanya sekejap saja. 2-3 jam kemudian habis. Maka dia nak solat tu dia kena mandi, dia batal wuduk, lalu wajib atas dianya kena mandi. Kalau banyak hari tu tapi biasanya banyak hari lah datang darah nifas tu, sekurang-kurang hari sehari semalam. Dalam tu maknanya ada batal wuduk dengan secara lain lagi. Gitu. Jadi pendekatannya haid dan nifas mewajibkan wuduk dan mewajibkan mandi. Maknanya haid dan nifas membatalkan wuduk dan mewajibkan mandi. Sebab tidak beripun di antara haid dan nifas dan itu wuduk itu tak beripun. Dengan sebabnya selama mana dalam keadaan keluar darah haid, datang darah haid dan nifas, tidak sah wuduk. Sebab tu dia katanya kerana bahasa keduanya haid dan nifas itu menegahkan sah wuduk sekali-kali. Dia menegahkan sah sebab setengah daripada syarat-syarat sah wuduknya tidak ada datang haid, tidak ada datang nifas. Maka tiada berhimpun keduanya akan wuduk. Jadi haid dan nifas tak boleh berhimpun dengan wuduk. Maknanya manakala wuduk itu sah, maknanya orang itu tidak ada haid dan nifas. Maknanya lagi pulanya kalau ada haid dan nifas tidak sah wuduk. Mudah-mudahnya gini. Ada haid, ada nifas, tidak ada wuduk. Ada wuduk maknanya tidak ada haid. Gitu. Bersalahan mani sah, ini maka sah berimpun serta wuduk. Dia mandi, dia keluar air mandi ini dia mewajibkan mandi saja, tidak tidak membatalkan wuduk. Sebab tu dia boleh beripun dengan wuduk.
ada keluar air mani, wuduk pun ada. Pada surah, pada masalah orang salisil mani. Orang salisil mani itu maknanya orang ni sentiasa keluar air maninya. Maka keluar air mani setiap masa itu, maka tidak membatalkan wuduk. Hanya mewajib akan mandi. Jadi keluar mani boleh beripun dengan wuduk. Ada berlaku keluar mani, wuduk tak batal. Itulah. Jadi berbezalah di antara mani dengan haid dan nifas. Kita habis di situ. Kemudian katanya pula, dan masuk di dalam kata yang lain daripada maninya itu mani orang lain. Dia keluar mandi ada dua. Satunya keluar mandi yang mewajibkan mandi. Yang keduanya keluar mandi yang membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Duanya begitu. Keluar mandi, satunya mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wuduk, tidak membatalkan wuduk. Dan satu laginya keluar mandi, membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Dua kelakuan. Dua kelakuan, satunya mewajibkan mandi, tidak membatalkan wuduk. Yang keduanya membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Sebalik. Maka mandi yang mewajibkan mandi, keluar mani yang mewajibkan mandi, seperti kata dulu. Seperti kata dulu pada muka surat 31. Mana dia? Masalah mandi keluar pada kali yang pertama, mandi sendiri keluar pada kali yang pertama. Rasa ada lepas dah dulu. Tak ada. Tak sebut lagi. Tak apalah. Jadi masalah mandi itu ada dua kelakuan. Satunya keluar mandi yang mewajibkan mandi, tidak membatalkan wuduk. Satu. Yang keduanya keluar mandi membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Maka di sini dia katanya dan masuk di dalam kata yang lain daripada mandinya itu mandi orang lain. Atau dan mandi dirinya yang tiada wajib mandi. Seperti bahawasa memasukkan dia kemudian daripada keluarnya. Kemudian keluar pula. Keluar balik pula. Maka binasa wuduknya pada keduanya. Dan masuk di dalam kata yang lain daripada mandinya. Masuk dalam kata yang lain daripada mandinya itu. Ni kita ulang balik kepada asal masalah kitanya ialah syarat yang pertama.
Kita ulang balik pada syarat yang pertama pada muka surat 31. Dia katanya yang pertama keluar yang lain. Tu yang lain. Keluar yang lain daripada mani yang mewajibkan mandi. Yakni keluar sesuatu daripada kubul atau dubur orang yang mempunyai wuduk yang lain daripada mandinya yang wajib mandi. Jika ada ia hidup lagi wadah, bila. Maka sekarang akan dihurai masalah katanya keluar yang lain daripada mandi yang mewajibkan mandi. Dia katanya dan masuk di dalam kata yang lain daripada mandi. Perkataan lain daripada mandinya itu. Masuk mandi orang lain. Maknanya sebab dia begini. Air mandi nak mewajibkan mandi itu dua kait. Satunya mandi sendiri keluar pada kali yang pertama. Yang mewajibkan mandi itu ialah keluar mandi dia sendiri keluar pada kali yang pertama. Kali pertama dia keluar, bukan keluar kali yang kedua, bukan. Lagi pulaknya mani yang keluar itu mani dia sendiri. Tak kira lelaki atau perempuan. Itu mewajibkan mandi. Sekiranya keluar pada kali yang kedua itu membatalkan wuduk. Artinya keluar daripada dia tapi keluar air mani orang lain. Maka itu membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Macam mana rupa dia? Tengok. Dan masuk di dalam kata yang lain daripada mani itu mani orang lain. Mani orang lain tu kita katanya rupanya begini. Keluar daripada isteri. Yang air mani itu air mani bagi suami. Rupanya ketika bersetubuh. Jadi mana ketika bersetubuh itu suami sampai syahwah. Isteri tidak sampai syahwah. Gitu. Suami sampai syahwah maknanya suami ada keluar mani. Isteri tidak sampai syahwah. Maknanya isteri tak keluar mani. Kemudian keluar mani sebelah dalam rahim perempuan lah. Suami sampai syahwah maknanya suami ada keluar mani. Sebab dia sampai syahwah. Keluar mandi suami itu di dalam rahim bagi perempuan. Isteri. Tetapi sebelah balik isteri tidak sampai syahwah. Maka tidak keluar mani. Maka selepas pada bersetubuh itu, isteri pun mandi junub. Sebab apabila berlaku jima tu wajib mandi kan. Apabila dia nak solat, dia pun mandi junub. Selepas pada dia solat, masalah ada keluar air mandi daripada kemaluan perempuan. Maka mani yang keluar daripada kemaluan perempuan tu mani siapa? Tentu sama sekali mani suami. Sebab mani dia tak keluar. Sebab dia tak sampai syahwah. Maka keluar daripada isteri saat itu mani orang lain. Faham gitu? Mani orang lain. Maka mani itu batal wuduk dia saja, dia tak wajib mandi.
Tak payah mandilah. Dia nak solat tu dia ambil wuduk saja. Sebab mani yang keluar tadi tu ialah mani bagi suaminya, bukan mani dia sendiri. Itu maksud kata mani orang lain. Maka keluar mandi daripada dia, tetapi bukan mani dia sendiri. Bahkan mani orang lain, mani siapa? Mani suaminya. Sebab kita tahu daripada mana katanya, kita yakin katanya mani yang keluar daripada dia lepas pada dia solat saat itu adalah mani suami. Tahu yakin dengan secara yakin sebab dia ketika bersetubuh itu si isteri itu tidak sampai syahwat. Tidak terpecah syahwat, maknanya tidak keluar mani lah dia ni. Maka air mani yang keluar itu adalah air mani suaminya. Rupa bagi kita nak nampak katanya mani suami keluar daripada kemaluan isteri membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Rupanya begitulah. Kita ulang balik sekali lagi. Ketika bersetubuh, isteri tak sampai syahwat, tak keluar mandi. Suami sampai syahwat, suami keluar mandi sebelah dalam. Maka selepas pada bersetubuh tu, mani junub lah. Suami pun mani junub, isteri pun mani junub. Kemudian selepas pada mandi tu, isteri solat. Selepas pada solat tu maknanya ada wuduk lah dia ni. Selepas tu keluar mandi. Kata lepas solat, tak lepas solat pun sama lah. Selepas pada mandi itu, keluar mandi suami daripada farad dia. Maka membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Sebab apa? Sebab mandi yang keluar itu bukan mandi dia sendiri. Satu masalah. Dan mani dia sendiri yang tiada wajib mandi. Ada juga. Mani yang keluar tu mani dia, keluar daripada dia, air mani siapa? Yang dia sendiri. Tapi bukan keluar pada kali yang pertama. Seperti bahawa memasukkan dia, kemudian daripada keluarnya, kemudian keluar. Maksudnya begini. Air mani keluar yang pertama. Keluar kali yang pertama tu, dia simpan. Dia simpan. Begitu. Contohnya, kita katanya beginilah. Apabila berlaku bersetubuh, itu, suami buang maninya kat luar. Tapi dia simpan. Tapi dia simpan dalam cawan ke masalah, dalam sudu ke, katalah. Dia simpan. Air mani suami itu dia simpan. Artinya isteri, kita nak bagi nampak katanya isteri lah. Selepas pada bersetubuh itu, isteri ada keluar mani. Maka suami tidak, ini nak bagi nampak katanya air mani dia sendiri tak bercampur dengan mani orang lain. Habis itu keluar kali yang kedua. Kita katanya rupanya begini. Masalah berlaku bersetubuh di antara suami isteri. Maka suami tidak sampai syahwat. Suami tidak sampai syahwat, maka suami tak keluar mandi. Isteri sampai syahwat, maka isteri ada keluar mandi. Maka apabila air mandi itu keluar, isteri simpan. Dalam cawan ke, katalah. Selepas tu dia pergi mandi, nak solat, mani junub. Selepas pada mani junub, isteri ambil air mani yang simpan tadi, masuk balik dalam kemaluannya. Air mani siapa tu? Air mani dia. Dia simpan, selepas pada dia solat, dia ambil air mani tu masuk balik dalam faradnya. Gitu.
Selepas pada dia simpan, dia masuk balik dalam kemaluan dia, maka memasuk tu tidak membatalkan wuduk, sebab semalam dah katanya kalau masuk tak batal wuduk, sebab batal wuduk tu dengan keluar. Maka dia memasukkan akan air mani dia sendiri ke dalam farad dia, maka duduk sekejapnya air mani yang dimasuk tadi tu keluar balik. Keluar air mani tu makna keluar kali yang kedua, bukan kali yang pertama. Itu maknanya katanya keluar kali yang kedua. Maka keluar kali yang kedua, maka membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Faham gitu? Itu maknanya, itu makna katanya apa dia? Dan mandi dirinya, mandi dia sendiri yang tiada wajib mandi. Seperti bahawasanya memasukkan dia kemudian daripada keluar kali yang pertama. Kemudian daripada keluar, yakni keluar kali yang pertama. Selepas pada dia memasuk, kemudian yakni kemudian selepas memasuk. Kemudian keluar pula. Kemudian keluar pula, ini kemudian selepas pada dia memasuk tu keluar pula mani itu. Rupanya tadi. Sekali lagi kita ulang masalahnya. Berlaku bersetubuh di antara suami isteri. Suami tak sampai syahwah, maka suami tak keluar mani. Maka tetapi isteri sampai syahwah. Isteri ada sampai syahwah, isteri ada keluar mani. Maka selepas pada bersetubuh tu maka masing-masing mani junub lah. Suami pun mani junub nak solat, isteri pun mani junub nak solat. Tetapi isteri ada keluar mandi, isteri simpan. Dia tadah, dia simpan akan air maninya yang keluar tadi. Selepas pada dia solat, selepas pada dia mani junub sebab bersetubuh tadi tu, selepas pada dia solat, dia ambil air mani yang dia simpan, dia masuk balik ke dalam kemaluan dia. Duduk sekejap, keluar. Dia tak lekat. Dia tak lekat dalam tu. Apabila dia berdiri tu keluar. Keluar itulah keluar kali yang kedua katanya. Keluar kali yang kedua. Walaupun mani yang keluar, mani dia sendiri, tetapi keluar pada kali yang pertama, pada kali yang kedua. Maka itu membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Itulah maksud kata keluar kali pertama, keluar kali yang kedua, begitulah. Bukan kira dalam masa seumur hidup. Bukan begitu. Selepas pada jimuk tu, keluar kali pertama, dia simpan. Dia masuk balik, keluar pula kali yang kedua. Kali yang kedua itulah membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi. Begitu juga kalau orang lelaki. Kalau orang lelaki, air mandi dia keluar, tak kiralah dia jimuk tak jimuk pun, air mandi orang lelaki tu, air mandi dia simpan. Kemudian dia masuk balik di dalam zakarnya. Dia ambil jarum, dia sedut, dia masuk balik dalam zakatnya. Maka sekejap keluar. Maka keluar mandi itu membatalkan wuduk. Sekiranya ketika keluar air mandi kali yang kedua tu dia ada wuduk, maka membatalkan wuduk. Begitulah. Sebab tu dia katanya maka binasa wuduk, maka batal wuduk pada keduanya pada masalah mandi orang lain dan mandi diri yang tiada wajib mandi. Maka binasa wuduk ini, maka batal wuduk pada keduanya dua masalah. Masalah keluar mandi orang lain dan masalah mandi dirinya yang tiada wajib mandi. Begitu. Begitulah. Jadi pendekatannya seperti ulang tadi, air mandi diri sendiri keluar kali yang pertama. Itulah yang mewajibkan mandi junub, tidak membatalkan wuduk. Kita bagi jelas begitu ya. Maknanya kalau keluar mandi pada kali yang kedua selepas pada dia memasuk balik,
maka membatal wuduk tidak mewajibkan mandi. Artinya keluar daripada dia mandi orang lain. Maka membatalkan wuduk tidak mewajibkan mandi. Begitulah. Dan keluar dengan yang hidup. Ini kita kembali kepada syarat yang pertama dulu, yang ada katanya jika ada ia hidup. Itu pada muka surat 31 pada pertama dia ada sebut. Baris yang kedua, hujung baris yang kedua selepas pada yang pertama tu dia katanya jika ada ia hidup lagi wadah. Tengok. Dan keluar dengan yang hidup orang mati. Maka tiada binasa wuduknya, maka tiada binasa wuduk, tiada batal wuduk dengan keluar suatu benda daripada salah satu daripada dua jalannya, jalan orang mati. Dengan maknanya kita belum pada nak kapan tu kita mandikan mayat jenazah tu. Belum pada kita nak kapan kita mandi. Selepas pada mandi disunatkan ambil wuduk. Selepas pada mandi, belum pada nak kapan disunatkan kita ambil wuduk bagi mayat itu. Yang membasuh itulah yang niat, yang membasuh muka itulah yang meniatkan bagi wuduk. Saja ke ambil wuduk bagi ini mayat. Dia niat begitu. Selepas pada tu, bawa mayat tu, bawa badan mayat itu pergi kepada kain kapan. Selepas pada lap apa semua, bawa nak kapan lah. Tiba-tibanya, belum pada nak kapan tu ada keluar benda daripada mana-mana satu daripada dua jalan. Maka keluar benda itu tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Tak payah kita ulang ambil wuduk lain lah. Sebab dia orang mati bukan orang hidup. Jadi keluar benda daripada mana-mana satu daripada dua jalan yang membatalkan wuduk itu orang hidup. Sama juga. Kalau suami itu mayat suami isteri. Selepas pada ambil wuduk, isteri sentuh mayat suaminya. Artinya suaminya sentuh mayat isterinya. Kucuk masalah. Belum pada nak kapan isteri kucuk mayat suaminya. Sebelum pada nak kapan tu isteri kucuk mayat suaminya, artinya suami kucuk mayat isterinya. Maka tidak membatalkan wuduk bagi si mayat. Sebab dia dah mati. Itulah maksudnya. Bukan masalah orang mati dia nak solat ke batal wuduk. Bukan masalah gitu. Maknanya selepas pada mandi itu ada sunat ambil wuduk bagi mayat. Selepas pada ambil wuduk, ada keluar benda daripada mana-mana satu pada dua jalan. Dan sama juga bersentuh lelaki perempuan yang ajnabi, seperti suami isteri, maka tidak membatalkan wuduk bagi mayat itu. Tak payah kita ambil wuduk balik lah sebab tak batal. Begitulah. Adapun khunsa yang muskil. Ini daripada dulu juga. Dia kata yang wadah. Pada syarat yang pertama dia kata jika ia hidup lagi wadah. Hidup lagi wadah. Katanya dan keluar mana? Adapun khunsa yang muskil, maknanya khunsa yang muskil ialah khunsa orang yang mempunyai dua kemaluan. Kemaluan lelaki pun ada kat dia, kemaluan perempuan pun ada pada dia. Kemudian jadi muskil tu dengan sebab tak boleh nak buat keputusan katanya dia adalah orang lelaki, artinya dia ni adalah orang perempuan. Dengan sebab ketika dia kencing tu sekali-sekala keluar mengikut kemaluan lelaki. Sekali-sekalanya keluar mengikut kemaluan orang perempuan. Jadi tak boleh nak tahu.
Kata dia ni tak boleh nak buat keputusan, kata dia ni orang lelaki ke atau dia tu orang perempuan. Jadi muskil lah. Khunsa yang muskil jika keluar daripada dua faradnya. Dua faradnya maknanya kemaluan lelaki pada kemaluan perempuan, dua alat. Jika keluar daripada dua farajnya sekali, berserta. Keluar daripada dua-dua jalan serta. Maka binasa wuduknya. Maka itulah membatalkan wuduk. Jadi contohnya kalau dia kencing. Kencing orang khunsa muskil nak membatalkan wuduk ialah kencing keluar daripada dua-dua jalan. Keluar daripada dua jalan. Jalan lelaki, jalan perempuan. Barulah batal wuduk. Dan jikalau tiada binasa. Nak tiada sekali lagi. Dan jikalau tiada binasa. Dan jikalau tiada binasa. Nak tiada sekali lagi. Dan jikalau tiada keluar sekali, ini serta tiada, ini maka tiada batal wuduk. Maka tiada binasa, ni tiada batal wuduk. Dengan maknanya kalau orang khunsa muskil, dia kencing keluar daripada satu saja. Keluar daripada alat lelaki ke, keluar daripada alat perempuan ke, maka tidak membatalkan wuduk. Walaupun kencing sekalipun. Walaupun dia kencing, tapi tidak keluar mengikut dua jalan. Keluar daripada satu jalan saja. Tidak membatalkan wuduk. Sebab kita tak yakin kata dia, sebabnya begini. Sebab kalau kita kata dia orang lelaki, maknanya yang kemaluan perempuan tu yang tambahan. Kalau kata dia perempuan, maknanya zakat tu yang tambahan. Tetapi dia ni muskil, tak tahu mana yang asal, yang zaidah. Kalau gitu keluar daripada mana-mana satu daripada dua kemaluan dia tu, maknanya zakat dan farad tu lah. Tidak hukum katanya batal wuduk. Nak jadi batal wuduk kena keluar daripada dua-dua jalan. Inilah orang-orang buat teka-tekinya. Kencing tapi tak batal wuduk. Siapa kencing tak batal wuduk? Kencing tapi tak batal wuduk. Macam mana? Kalau orang tanya. Kencing tapi memanglah jangan jawab kata Nabi. Memang. Kencing tidak membatalkan wuduk. Mana dia? Ialah kencing orang khunsa muskil yang keluar daripada satu jalan. Maka tidak membatal wuduk. Sebab untuk dianya nak batal wuduk kena keluar daripada dua jalan. Serta. Keluar kedua-dua jalan serta barulah membatalkan wuduk. Habis. Keduanya dighalib atas akal. Keduanya ini yang kedua daripada beberapa perkara yang membatalkan wuduk. Keduanya, yang kedua daripada beberapa perkara yang membatalkan wuduk, atau yang kedua daripada sebab-sebab yang membatalkan wuduk, sebab-sebab berhadas. Jadi sekarang kita dah masuk sebab yang kedua, sebab yang membatalkan wuduk yang kedua. Dighalib atas akal.
dighalib atas akal. Tu sebab yang kedua. Membatalkan wudu. Sebab yang membatalkan wudu juga dighalib atas akal. Akal, bukan akli. Akal. Dighalib atas akal. Ain, qaf, lam. Ya tak ada. Dighalib atas akal. Apa maknanya? Yakni dikeras atasnya atas akal. Lalai. Oleh lalai. Jadi asal dianya ada akal. Asal orang tu ada akal. Tetapi dia mengatasi, dikerasi, dia mengatasi atas akalnya oleh lalai. Jadi maksudnya hilang akal. Jadi maksudnya hilang akal. Begitu. Jadi maknanya orang ni ada akal, dia ada wudu, dia ada akal, tetapi dikeras, dia mengatasi atas akalnya oleh lalai. Apabila jadi lalai itu, membatalkan wudu. Sebab akal dia mengatasi, dikerasi akan akal dia oleh lalai. Lalai dengan secara mana? Bukan lalai makna terlupa. Bukan lalai makna terlupa. Lalai itu apa maksud lalai? Dengan gila. Itu tafsir makna lalai. Lalai dengan gila. Jadi gila. Itulah maknanya orang tu dia ada wudu. Lagi pulaknya dia ada akal. Tiba-tiba mengatasi di atas akalnya oleh jadi gila. Maka jadi gila itulah membatalkan wudu. Walaupun sekejap saja. Kita katanya dia ada wudu. Dia ada wudu. Tiba-tibanya jadi gila 5 minit masalah. Mulai jadi gila tu batal wudu. Tu mana lalai-lalai di sini kenapa gila. Jadi mana gila itulah, penyakit gila itulah yang mengatasi di atas akalnya, yang melindungi, yang menutup akan akal. Jadi maknanya dia tak boleh buat kira apa dengan dia lah, sebab dia tu dikalahi akan akalnya oleh gila. Jadi gila yang menang, akal hilang. Itulah kita panggil hilang akal. Tapi maksud hilang di sini bukan maksud ada kalanya habis. Ada kalanya dilindungi, mengatasi atas akalnya oleh lalai. Lalai itu dengan gila satu. Habis mengatasi akan akal dia dengan gila. Maknanya gila itulah yang membatalkan wudu. Satu. Atau pitam. Pitam. Pingsan. Atau pitam, orang petani panggil pitam, sana panggil pingsan. Maka pingsan ni, pitam ni membatalkan wudu. Sebab masuk dalam bagai hilang akal. Itu maknanya dighalib atas akal. Jadi maknanya atau pitam ini lalai dengan secara pitam. Dengan secara pingsan. Begitu. Jadi maknanya mengatasi di atas akalnya oleh lalai. Lalai dengan secara pingsan, dengan secara pitam. Begitu. Jadi pitam atau pingsan membatalkan wudu. Masuk dalam bagai hilang akal. Atau tidur. Tidur pun yang masuk dalam bagai dikeras atas akal oleh lalai dengan secara tidur. Jadi tidur pun setengah daripada hilang akal juga. Tapi bukan maksudnya gila, sebab tidur lain pada gila. Atau mabuk. Berapa perkara? Gila, pitam, tidur, mabuk.
empat perkara. Maka empat perkara ni masuk dalam kata dikerasi, dighalib atas akal. Mana dikeras, dia mengatasi atas akal dia oleh lalai. Lalai dengan sebab gila, dengan secara jadi gila. Lalai dengan secara jadi pingsan, jadi pitam. Lalai dengan secara dia tidur. Lalai dengan sebab dia mabuk. Begitu. Lalai sebab gila. Dikerasi atasnya, atas akal dengan oleh lalai dengan gila, dengan sebab ia jadi gila, dengan sebab ia jadi pingsan, dengan sebab tidur, dengan sebab mabuk. Jadi pendek katanya masalah setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk itu ialah hilang akal. Hilang akal. Tapi jangan maksud hilang akal yang kita cakap sama kita lah. Kalau orang kampung cakap hilang akal, mana orang tu gila. Tapi maksud di sininya hilang akal, akal kesedaran. Nah, maksud hilang akal di sini empat perkara. Gila, pitam, tidur, mabuk. Jadi mabuk hilang akal, tidur pun hilang akal, gila pun hilang akal. Begitu. Tapi gila lain daripada pitam, daripada pingsan. Pingsan tu lain daripada tidur. Tidur tu lain daripada mabuk. Cumanya empat perkara ni kita cakap mudah katanya setengah daripada ialah bagai hilang akal. Maka maksud nak ceritanya perkara yang kedua daripada beberapa perkara yang membatalkan wuduknya ialah hilang akal. Itu dengan secara dia tak payah bilang satu-satu lah. Kalau nak bilang satu-satu, setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk itu jadi gila, setengah daripadanya jadi pitam, setengah daripadanya tidur tidak menetap, yang setengah daripadanya mabuk. Jadi tak, kalau begitu kena bilang jadi banyak pula. Kita bilang straight sekaligus katanya hilang akal. Maka masuk di bawah kata hilang akal tu dengan sebab jadi gila, dengan sebab tidur, dengan sebab pingsan, dengan sebab mabuk. Maka adalah empat perkara ini membatalkan wuduk. Begitulah. Dan satu lagi. Dan segala yang menghilangkan tamyiz. Dan segala yang menghilangkan tamyiz. Dan atas pada gila. Setengah daripadanya masuk dalam hukum gila, tidur, pingsan, mabuk. Segala yang menghilangkan tamyiz. Ada lagi. Lain pada gila, lain pada pitam, pingsan, lain pada tidur, lain pada mabuk. Tapi dia menghilangkan tamyiz, perbezaan. Hilang kesedaran. Nak kata gila pun bukan juga. Nak kata pitam pun bukan juga. Nak kata tidur, nak kata mabuk pun bukan juga. Tapi masuk dalam bagai hilang tamyiz. Hilang tamyiz. Tamyiz tak tahu cemar cuci, tak tahu mudarat munafaat. Begitu. Hilang daripada sifat tamyiz daripada seorang. Maka membatalkan wuduk juga. Begitulah. Maka untuk jadi seperti lalu, insyaAllah kita akhir pada kata keduanya dighalib atas akal. Kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung lagi. Pada katanya keduanya dighalib atas akal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بك الكلمة عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.